Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Pertama sekali saya dan rakan-rakan ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih kepada Wan Azri kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nida Nur Adini binti Abdullah Sani selaku ketua bagi kumpulan ini. Untuk makluman Tuan, kami merupakan pelajar semester 4 bagi jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah dari Kolej Profesional Baitul Mal Kuala Lumpur. Jika tidak keberatan, bolehlah Tuan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita memulakan sesi temu ramah pada petang ini. Mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih semua pelajar KPB ke IPB? KPB. KPB. Okey, dah tahu dah. Okey, alhamdulillah saya Haji Wan Azrin Abdullah bin Wan Azman daripada syarikat Adin Travel and Tours Sdn Bhd Kuala Lumpur. Selaku pengarah syarikat lah. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, tak ada. Terima kasih Tuan di atas perkongsian. Seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya teruskan sesi temu ramah kita pada petang ini dengan soalan yang pertama daripada saya, iaitu apakah perubahan dan cabaran yang dihadapi oleh syarikat Adin Travel and Tours sepanjang pandemik COVID-19 ini? Dipersilakan. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Ta'ala, Adin Travel masih lagi ada di dalam otak, masih lagi hidup lesennya, dan buat sementara ni saya selaku pengarah sahaja yang ada dalam syarikat. Yang lain diberi cuti tanpa gaji sebab kita diberi bantuan daripada kerajaan ERP dengan ERP lah so far selama 6 bulan. Alhamdulillah bersambung sehinggalah ERP yang 3.0. Buat sementara ni syarikat memang tutup, cuma kita akan menjawab telefon. Selalunya macam jemaah dia akan call kita direct lah berkenaan dengan refund syarikat, berkenaan dengan apa yang syarikat akan buat untuk masa ke depan. Yang ke depan, contohnya macam kita ada package masa bulan 3 yang kita postpone. Tapi bagi pihak syarikat, kita dah buat pun refund untuk tiket dan visa yang mana kita dapat daripada airline dan juga daripada muassasah. Cuma yang kita tak dapat balik, itu yang kita agak sama ada kita dapat refund atau kita kena tunggu untuk package akan datang. Macam package dah agak asal. Tapi alhamdulillah jemaah tak ada yang buat report dan dia masih menerima dan menunggu keputusan. Cuma kita pun berharap yang Malaysia akan buka border lah untuk ke depan. Tapi bila kita tengok dengan keadaan hari ni, dengan COVID yang masih orang kata merisaukan, nampak macam agak merundum lah. Sinar itu hari dah nampak, yang cuma ada air sinar je. Alhamdulillah, tapi macam itulah yang macam saya katakan, kita hanya menunggu apa perancangan daripada kerajaan sama ada nak buka border atau tidak. Saya rasa pun mungkin takkan buka lah. Sebabnya jangkaan saya sekitar 2004 mungkin baru kita boleh keluar negara.
Itu pun sekiranya semua jemaah atau sesiapa saja untuk keluar negara dah ambil 2 dos vaksin. Kan? Saya sendiri tak dapat vaksin sampai sekarang lagi, dah daftar, habis 1 dos pun saya dah ambil lagi. Itu untuk soalan yang pertama. Terima kasih Tuan di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, soalan kedua daripada saya ialah pelaksanaan bekerja dari rumah adakah memberi impak kepada organisasi? Dipersilakan. Okey, work from home dan Ya, betul. PDR ni pada saya mungkin untuk pelajar, mungkin untuk organisasi yang masih berjalan, tapi dari segi untuk travel agent, so far pada saya lah, dan saya nampak lebih kurang 70%. 70% daripada travel yang ada dalam Malaysia, saya rasa dia orang suspended sementara, tutup sementara sepanjang COVID ni. Sebab kalau kita nak buat pun, overhead kita dah tinggi. Sewa kita, bayaran gaji staff lagi. Macam saya kata tadi, macam saya sendiri pun sekarang boleh tengok, saya ada kat kedai saya sendiri. Saya buka kedai printing. Bolehlah untuk sehari hidup saya dengan adalah staff-staff. Itu pun student saya ambil untuk praktikal. Untuk saya bayar gaji sendiri pun saya agak takut. Sebab kita tak tahu sale kita banyak mana. Kan? Jadi untuk kita nak buka yang lebih besar, yelah kita dah fund dekat dalam travel agent agak besar. Jadi kalau kita nak cuba buat yang sini untuk besarkan lagi, kalau kita buka setahun, kita ambil katalah setahun. Setahun kita tengok kalau dia tutup 6 bulan, 6 bulan berniaga, makna sebulan kita kena cover untuk pekerjaan 2 bulan. Jadi dari segi saya work from home, maknanya bekerja daripada rumah ni bagus, cuma kalau ia lebih pada syarikat-syarikat macam oil and gas, mungkin dia gunakan macam kita di travel agent, setahu saya adalah 2-3 agent yang masih lagi on, yang masih lagi buat, dan ada staff yang bekerja, dan ada yang alhamdulillah ada juga travel agent yang dah bagi staff gaji penuh yang tak ada potongan. Yang setahu saya ada 2-3 ejen yang saya dapat tahulah. Malah ejen-ejen besar yang kita tahu pun ada yang dah bagi staff cuti tempat gaji, ramai staff yang dah berhenti. Kan? Jadi adik-adik yang dengar ni janganlah pula takut pula lepas ni tak nak sambung study pasal haji dan umrah ni. Kena ingat haji dan umrah ni setiap tahun ada, dan kita kena tahu bahawasanya kalau tak ada haji, kita ada di penghujung dunia. Pada saya, kita hanya menunggu dan melihat apa yang kita boleh. Selagi kami ni yang mana ada, masih ada, mungkin bertahan selagi boleh. Maknanya sekarang ni kita bertahan. Kita tak boleh nak buat lah. Contoh macam baru-baru ni, masa kita tengok last year, kerajaan bagi kita buka harga package zero deposit. Cuba kita fikir kalau kita buka satu package zero deposit, jemaah datang daftar tapi tak ada bayaran apa-apa. Kita overhead kita nak tanggung. Ya, kerajaan tolong kita dari segi bantuan pekerja. Yang cuti tempat gaji, yang tak ada kerja, yang mana dia mungkin kerja part time, yang tak di PF, dia dapat lagi bantuan. Tapi kalau yang dah berhenti dapat kerja lain, dipotong KWSP-nya tu, bermakna dia tak ada bantuan lagi ERP tu. Jadi macam saya sendiri, saya nasihatkan staff-staff saya, tak ramai, alhamdulillah 5 orang. So far yang masih mengharap ERP ni tinggal 4 orang, mungkin akan tinggal 3 orang. Dan 3 orang tu pun 2 orang yang dah berumur, yang seorang lagi tu dia balik kampung duduk dengan mak ayah dia. Saya nasihatkan kalau boleh carilah kerja untuk survive hidup. Macam saya sendiri, kita tahu baru ni kerajaan ada tolong dalam Permekasa, yang mana kerajaan bagi setiap ejen RM3,000. Tapi lah bantuan sekadar yang kerajaan mampu untuk tolong. Alhamdulillah bagi yang dah dapat, alhamdulillah lah, saya sendiri belum dapat dan tengah memohon. Cuma kita mengharapkan ada yang lebih baik. Jadi pada saya work from home bagus dipraktikkan. Kalau kata industri pelancongan dibuka semula, sebab
jemaah ni atau klien kita ni, dia lebih suka berjumpa berdepan. Betul? Kalau macam ni lah, saya tengok muka 1, 2, 3, 4, 5. Bila tengok, oh semua student lagi kan. Kita tengok daripada video, kita mungkin boleh tengok, oh boleh percaya orang ni. Tapi jemaah, dia lebih suka bersemuka. Kan? Bersemuka sebab dia nak datang, dia nak tengok office ada lagi ke tak. Kan? Kalau dekat dalam ni, dia tengok, ni kat office ni, dia ada office ni. Saya boleh buat kat office sesiapa sekalipun. Jadi sebab dia melibatkan keuangan, dia melibatkan duit yang mana jemaah nak bayar deposit. Tak kira lah klien kita ni nak bayar untuk pergi ke mana, melancong ataupun pergi buat ibadah. Jadi dia orang biasanya dia nak bersemuka. Jadi pada saya, dia boleh call, mungkin macam regular customer, dia mungkin percaya. Jadi dia ada regular customer dia sendiri yang mana dia percaya, oh, tak apalah, call je lah. Macam dia orang selalu panggil saya macam, Haji Boy, call aja Haji Boy, back in terus, bagi tahu kita nak pergi bulan sekian-sekian. Alhamdulillah, kan? Mungkin ada kepercayaan dan jemaah yang baru, dia takkan sewenang-wenangnya. Sebab dengan kerja pada rumah ni, maknanya yang saya paling takut, saya sendiri pun dalam USEC bagi top untuk travel agent bila untuk dapatkan lesen umrah. Tapi pada saya, jemaah akan takut sebab ditipu. You all pun tahu kes penipuan umrah terlampau tinggi. Jadi kalau dengan adanya work from home ni, kita akan jadi, kalau saya sendiri sebagai klien, dia akan jadi 50-50. Boleh ke terbang ni? Kenal ke orang macam ni? Mungkin orang tengok saya pakai ni dengan t-shirt, tapi kalau saya pakai jubah, saya pakai kepiah, kan? Mungkin orang kata, ni ustaz ni takkan dia nak tipu, kan? Tapi pada saya, kepercayaan jemaah ni dia bersemuka lebih baik lah. Jadi kalau bekerja, pada saya staff mungkin kita boleh ambil seorang dua. Yang lain tu, wallahualam bisawab, kena tunggu dan lihat. Okay. Terima kasih Tuan di atas jawapan yang cukup hebat sebentar tadi. Alhamdulillah. Baiklah. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Nurin Humaira untuk mengajukan soalan yang seterusnya kepada Tuan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Nida. Baiklah, saya Nurin Humaira akan mengutarakan soalan yang ketiga kepada Tuan, iaitu pembelian dan penjualan sepanjang pandemik adakah meningkat atau menurun? Dipersilakan. So far, kita mula tutup, terima kasih Cik Nurin. So far sepanjang pandemik kan, kalau kita tengok Malaysia tutup sin daripada tahun lepas bulan 3. Bulan 3 tahun lepas, Alhamdulillah saya dengan pekerja masih lagi ada macam contoh kita bawa balik Zam-Zam, ada jemaah nak beli, itu pun satu botol untung sekitar RM10. Lepas tu kalau kita tengok last year haji pun tak ada. Jadi pada saya memang kalau tengok Adin Travel and Tours, sale daripada bulan 3 tahun lepas kita memang tak ada sale apa-apa. Melainkan saya sendiri terpaksa buka lagi satu syarikat printing mana untuk survive hidup sementara, dan kita waktu tu kita pun tolong ada staff-staff travel lain yang sama-sama kita cari rezeki sama-sama untuk menampung kehidupan. Sebab jangkaan kita tahun lepas sekitar lepas raya Aidilfitri, insya-Allah haji akan dapat. Tapi tiba-tiba Saudi pun tak menetapkan, yang mana kita tahu last year di negara dia sendiri. Alhamdulillah walaupun kita tak ada jualan, tapi macam saya bersyukur sebab saya tidak ada apa-apa yang merugikan saya, melainkan saya perlu bayar maintenance saja. Dari segi penjualan memang so far kita tak ada jual apa-apa. Kita tutup sementara sebarang pendaftaran dan tidak ada apa-apa package yang kita buka. Kalau nak ikut memang
tak meningkat lah, memang menurun lah. Zero income. Pada kami ni di Adin Travel, zero income. Kita tak ada apa-apa income. Dan kita survive dari segi apa perlu yang kita buat untuk masa akan datang, kita sendiri yang buat. Okay, itu saja. Terima kasih Tuan di atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, soalan keempat daripada saya ialah, adakah organisasi terpaksa mengurangkan pekerja atau membuat pengurangan gaji pekerja bagi memastikan kelangsungan syarikat? Dipersilakan. Okey, memang sekarang syarikat tak beroperasi. Cuma kita macam saya hanya dengan staff saya yang jaga akaun. Kita berdua saja yang seminggu mungkin sekitar kalau tak silap saya berada sekitar Allahumma salli ala Muhammad, seminggu 2 kali, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang seminggu sekali pun ada, kadang-kadang tak buka langsung pun ada. Tapi macam saya berdekatan, macam kedai yang kita buka sekarang ni, macam syarikat printing ni berdekatan dengan Adin Travel. Kalau macam ada jemaah nak datang ke, insyaAllah lah kita pergi buka lah. Jadi maknanya kita organisasi terpaksa mengurangkan pekerja. Memang kalau pada pendapat saya, majoriti setiap travel agent pada saya mungkin ada 1 atau 2 saja yang masih maintain dalam syarikat. Macam kita sendiri pun kita tak ada maintain. Kita cuma macam saya kata tadi, ada jemaah nak datang baru kita buka. So far, kalaulah kata kita akan bermula semula, saya sendiri pun rasanya akan mula memikirkan sama ada staff yang lama akan tinggal berdua ataupun bertiga. Sebab kita tak tahu macam mana lagi. Sebab kita pun kena tahu yang mana bila kita nak keluar negara mesti ada 2 dos. Kerana klien kita nak pergi keluar. Jadi sebelum kita nak buat, kita kena tahu yang klien kita dah ambil vaksin ke belum. Okay. Adik, pada saya mengurangkan pekerja atau pengurangan gaji pekerja, pada saya gaji pula mungkin kita akan bermula balik seperti basic. Maknanya gaji yang diatakkan oleh kerajaan, maknanya 1,200, mungkin gaji banyak tu. Mungkin kita akan guna budak-budak praktikal dulu. Untuk ajar budak-budak praktikal yang mana kita akan serap untuk jadikan permanent. Macam tu lah. Sebab company try to survive. Company nak cari benda yang boleh mengurangkan kos. Macam adik-adik semua fikir, sekitar 2 tahun dah. Kita nak masuk dah 2 tahun. Sekarang dah bulan 5. Kalau kita kira awal bulan 1, sampai awal bulan 3 tu hari, dah bulan 3 baru ni dah setahun. Setahun 2 bulan. Macam company zero income. Kalau katalah company tu terpaksa bayar internet, bil telefon, dan so far ada ejen-ejen yang dah tutup line telefon, line internet. Macam kita masih lagi maintain sebab kadang-kadang kita datang office memerlukan benda tu. Jadi overhead kita pun sekitar 500 bulan. Kalau kita kali dengan setahun dah 6,000. Sedangkan kita zero income. Terpaksa guna duit sepanan untuk saya, syarikat dan cara hidup kita sendiri. Itulah yang mampu abang bagi untuk soalan yang keempat. Dan kita dari segi syarikat memang mengharapkan yang travel akan on balik, tapi pada saya mungkin tak seperti dululah. Klien akan memikirkan sama ada selamat atau tidak dia orang. Saya buat percuma untuk pergi ke India. Adik-adik nak pergi tak? Senyum semua kan. Sebab dia orang sendiri klien akan fikir selamat atau tidak pergi ke negara itu. Dan kita bila kita nak buka sesuatu package, nak buka sesuatu rancangan kita, sama ada tempat tu
selamat atau tidak. Itu saja. Dia memikirkan benda tu, jadi kalau kita fikir bila travel nak buka, kami tak kerja. Kan? Jadi yang kita nampak itulah. Sementara kita menunggu. So far, kita mengharap yang mana kerajaan dapat mengurangkan COVID ni, dan kalau vaksin yang kita ambil tu berjalan dengan baik, insyaAllah mungkin jemaah akan mula terbang. Klien kita akan mula cari balik. Sebab orang kita nak keluar. Kita dah lama sangat terperuk dalam rumah. Lah, yang pernah pergi Mekah dia mungkin tak rasa galat, tapi yang belum pernah pergi, kalau dia ada duit sekarang pun, dia tak boleh nak pergi. Terima kasih Tuan di atas jawapan yang cukup menarik sebentar tadi. Seterusnya saya serahkan kepada saudari Nurul Atika untuk mengajukan soalan yang seterusnya. Okey, soalan kelima Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Atika binti Anwar. Pandemik banyak merubah kehidupan manusia ke arah digital. Adakah organisasi turut serta ke arah digital? Okay, Alhamdulillah. So far, komuniti Mata yang juga salah seorang yang bagi talk untuk USEC. So far macam kita di Mata, kita pernah buat satu khusus kita panggil event yang mana kita panggil semua ejen ke arah digital. Travel agent yang mana kita perlu buat benda ni sebelum benda ni berlaku. Tapi macam saya kata tadi, jemaah masih lagi jenis yang akan pergi ke depan, nak berjumpa bersemuka. Bila kita tengok, sebab produk yang kita jual, produk yang kita iklankan, dia tak sama dengan produk kita buat makanan ataupun produk yang kita kata jual. Contoh, saya jual handphone. Handphone tu kita masukkan dekat dalam online, orang tengok okey, dan kita jamin benda tu 100% original. Okay? Dan ada garanti pemulangan wang. Jadi macam saya pula, kalau saya sendiri pun saya nak beli package, saya nak tahu. Mungkin kadang-kadang dalam package kita tulis umrah percuma 3 kali umrah. Jemaah dengar, dia akan pergi. Tapi bila sampai, bila tak dapat buat 7 kali umrah, ini yang kita rasa something yang jemaah akan kata indah khabar dari rupa. Jadi bagi saya ke arah digital ni satu benda yang yalah, kalau kita tahu inilah yang dipanggil zaman-zaman milenium. Adik-adik ni mesti lahir pada zaman milenium 2000 ke atas, betul? Alhamdulillah. Jadi memang kena tahu sistem digital. Kalau kita tengok pun sendiri, orang tak nak keluar beli dah keluar. Contohnya kita sendiri nak beli T-Live pun kita telefon Grab. Betul? Kita nak beli McDonald pun kita call Grab. Sekarang ni kita nak boycott McDonald, tapi McDonald hari-hari penuh. Kalau setiap KL ni hari-hari beratus sebab jam. Bukan orang yang beratus, kereta pun beratus. Jadi wallahualam, bagi saya digital ni perlu. Mungkin contohlah kita ambil sendiri Adin, kami sendiri tak ada digital. Kami tak pernah jual secara online. Kita, macam saya sendiri, saya suka bersemuka. Kalau kata jemaah saya di Terengganu atau di Johor, saya sendiri turun Johor atau turun Terengganu, pergi jumpa jemaah, kita bagi kita bagi talk dengan jemaah, sembang apa jemaah nak tahu tentang Adin, apa yang Adin bagi, sebintang, tiba-tiba sampai kat sana ribut peti adanya. Allahu Akbar, Allahu Alam. Itu yang kita nampak, yang kita nak cuba buat something. Kalau ke arah digital, biar benda tu benda yang betul dan bukannya hanya indah gambar daripada digital. Sebabnya kalau kita tengok, kita tak perlu staff ramai. Okay? Staff tak perlu ramai sebabnya kita dah ada
apps kita sendiri, mungkin kita boleh buat apps kita sendiri. Nak pergi, contoh dia buka website, dia pergi nak pergi umrah, berapa package, penerbangan mana nak pergi, hotel mana nak duduk. Okay, itu pada saya. Tapi jemaah lebih senang bila dia dah daftar, kalau boleh pihak syarikat dia kena turun lah. Tapi buat saudara ni memang semua tidak akan memikirkan benda tu, sebabnya dah setahun kami ni tidak beroperasi. Mungkin ada benda yang kami pun sendiri dah lupa nak key in visa. Setahun kita tak tengok laptop, setahun kita dah tak key in visa. Ada mungkin ada ejen-ejen yang masih lagi buat calling visa, dia mungkin maintain lagi lah. Itu pun mungkin tak ramai lah. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Adakah organisasi menambah produk atau perkhidmatan baru sepanjang pandemik? So far, masa pandemik memang tidak ada apa-apa, sebab kita MCO kan, untuk di Malaysia, so far saya rasa tak ada lagi ejen yang keluarkan package. Sebab kita lockdown. Sebab kita bila kita lockdown, kita tutup. Dan buat apa kita nak keluarkan produk sedangkan border kita tutup? Mungkin yang kita tengok bila kerajaan habis, kita tengok MCO yang pertama, lockdown kita yang pertama, lepas tu bila kerajaan buka balik, kita hanya buka package untuk dalam negeri. Dan kita lihat bila kerajaan buka, kita dah boleh ke sana ke sini, bak kata Tan Sri PM kita, memang rakyat keluar kan. Ramai yang ejen-ejen yang banyak yang jual voucher hotel dan buat package rombongan Cameron kan, pergi orang kata pelancongan dalam negeri lah. Tapi bila ia menjadi satu kluster, rakyat dah mula takut. Ada saya lah, syarikat kami tak ada keluarkan apa-apa produk atau perkhidmatan. Dan kita boleh tengok so far ejen-ejen yang ada dalam Malaysia baru ni kebanyakannya semua dah jual kurma kan, jual sejadah, jual semua barang-barang daripada tanah haram kan. Sebab ramai yang merindui tanah haram, jadi apa yang perlu diorang buat, diorang boleh beli barang daripada sana untuk menghilangkan rasa rindu tu pada haram tu, mungkin lah. Dan macam saya sendiri pun, last saya terbang ke luar negara bulan 1, kita pergi Mesir, Palestin dengan Jordan. Balik tu terus pandemik, saya tak ke mana dah. Ingat nak pergi umrah, last group saya bulan 2, balik tu terus MCO. Alhamdulillah. Dan saya ada satu group pergi Australia, masa tu patutnya balik 19 bulan, tapi kita kena anjak balik awal sehari sebelum tutup airport. Jadi alhamdulillah kita punya klien yang tanggung, bukan salah kita, dan dia orang bayar untuk balik awal lah. Okey, itu sahaja. Okay, terima kasih Tuan di atas penerangan sebentar itu. Terusnya saya akan serahkan kepada Nur Farhana. Baiklah, sebelum saya mengutarakan soalan kepada Tuan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya, Nur Farhana binti Muhammad Noor. Kita teruskan dengan soalan yang ke-7. Apakah perancangan jangka pendek bagi agensi Adin Travel and Tours ini dalam mendepani pandemik COVID-19? Dipersilakan. Ya, alhamdulillah, macam abang cakap tadi, macam saya katakan tadi, kita maintainkan nama company, kita maintainkan syarikat selagi kita boleh survive. Alhamdulillah, sehingga hari ini kita boleh survive. Dan buat masa ni macam syarikat, kita tidak ada apa-apa perancangan. Maknanya nak merancang ke depan, kita rasa perlu atau tidak bila kita lihat border kita tutup. Dari segi pelancongan, selagi border tutup, selagi tu kita tak boleh nak buat apa-apa.
Kita pun tak jangka yang border akan buka. Cuma yang kita memohon lah. Cuma nak tanya sikit. Benda ni you all akan bagi pada pensyarah ataupun you all akan buat kerja untuk exam? Kerja. Okey lah. Dari segi macam saya, kita nak menyalahkan kerajaan, tidak. Kita nak kata kerajaan tak bantu, kerajaan dah bantu, tapi kerajaan, okey, ini untuk soalan yang ke-7 kan, pendek dan panjang tu saya rungkaikan sekali. Kalau dari segi jangka masa pendek, memang so far kita buat apa yang kerajaan saran. Maksudnya tutup sementara, kita tidak buat apa-apa sepanjang COVID. Sepanjang pandemik ni kita tidak ada apa-apa produk yang kita nak keluar. Alhamdulillah, jangka masa pendek kita ni yang kita nampak tutup sementara. Okey, jangka masa panjang kita terpaksa maintainkan syarikat yang kita tak tahu sehingga bila. Kalau kita mampu, kita kekal. Kalau kita tak mampu, kita kena tutup. Macam saya kata tadi, mungkin macam Adin, alhamdulillah kita bangunan sendiri. Tidak ada overhead yang terlalu tinggi untuk kita bayar. Jadi kalau macam ada syarikat-syarikat yang memang dia menyewa, kan, mungkin dia kena bayar bangunan yang dia beli, monthly payment. Yang tu yang agak susah pada syarikat-syarikat airline. Macam Adin sendiri, alhamdulillah jangka masa pendek dan panjang ni, macam abang selaku pengarah, kita tak ada apa-apa perancangan. Sebabnya pada saya, selagi border tu tutup, apa yang kita boleh buat? Macam kalau kita kata macam baru ni hari raya, kerajaan kata, okey, untuk balik ke kampung tidak benarkan. Tapi untuk pelancongan dibenarkan. Okey. Kan? Jadi kita nampak tak kat situ? Kalau kita melancong boleh. Kan? Rakyat ni dia dah fikir dah. Dia telefon, dia ada yang call. Haji, kalau Haji ada van persiaran tak? Kami nak balik ke Kedah lagi untuk melancong ke Kedah. Haji, tapi pada saya tahu yang dia orang bukan nak pergi melancong, yang dia orang nak balik kampung. Sedangkan kita dari pihak syarikat, kita kena bagi tahu yang dia kena ikut itinerary yang kita bagi. Contoh, hari ni pergi melawat mana? Okey, Istana Anak Bukit. Kan? Kita pergi melawat, pergi ke Pekarabu. Nak shopping. Okay. Pergi ke Istana Negeri, Masjid Negeri. Dia kena pergi benda tu. Itu itinerary wajib yang diorang kena. Benda tu barulah proper. Tapi bila dia orang fikir, boleh buat macam ni, buat macam tu. Kita di travel agent sendiri pun pening kepala. Macam ni kita nak bagi faham pada rakyat bahawasanya dia hanya pergi melancong, bukan pergi ziarah. Pada awalnya rakyat mungkin marah dengan apa kereta. Pada saya, kalau patutnya tutup lebih awal lebih baik. Kan? Tapi macam sekarang kita nak merancang tu dah tak tahu dah nak cakap. Dari segi travel agent ni tak tahu sama ada boleh bertahan atau tidak. Zaman kata tadi awal-awal 70% daripada travel agent dah beralih kepada perniagaan lain. Dalam travel agent dia keluarkanlah jual kurma. Alhamdulillah masih boleh survive. Tapi untuk jangka masa pendek ni pada abang dah tak nampak. Jangka masa panjang terpaksa lebih baik. Seterusnya untuk soalan yang ke-9 pula. Adakah syarikat ini menerima inisiatif kerajaan iaitu daya usaha kerajaan lah yang diberikan kepada organisasi terjejas sepanjang COVID-19? Silakan. Okey, 9 tu
Asalnya tadi abang pun dah cakap, inisiatif kerajaan yang diberikan kepada organisasi terjejas sepanjang COVID. Okey, bantu dari segi pekerja. Dari segi owner syarikat, kalau kita tengok yang kerajaan bantu RM3,000. So far dalam lebih kurang 900 sejen lah yang dah dapat. Kalau kita bahagikan RM3,000 kepada setahun 2 bulan, maybe susah lah untuk saya nak kata cukup atau tidak. Itu masing-masing akan rasa. So far kita tengok macam abang mungkin tak ada terasa. Bagi syarikat yang lain, wallahualam, syarikat yang ada bas 5-6 biji nak kena bayar. Sebiji bas RM10,000 sebulan. Kalau 5 biji bas RM50,000. Kerajaan cuma bantu RM3,000. Survive. Mungkin dia dah dapat yang orang kata bantu untuk keperluan diri dia dan keluarga dia dulu. Dari segi yang lain tu kita mohon doa dengan Allah lah supaya diberi rezeki. Tapi macam selaku pengarah syarikat, kita memang memerlukan bantuan daripada kerajaan. Dari segi itu sebabnya macam kerajaan dia bantu, ada yang bantu. Contoh daripada lesen dia wavekan kan. Untuk penduduk lesen dia wavekan, tak perlu bayar. Okay, tapi untuk lesen umrah kena bayar. Sedangkan umrah tak buka. Itu antara yang kita cuba bawa ke depan untuk lebih baik lah. Kan? Yang kita minta supaya benda-benda ni di-wavekan dulu. Maintainkan. Mana syarikat yang masih maintain. Mana syarikat yang kata nak tutup pun kita minta kerajaan wavekan. Sebab syarikat yang tutup pun macam abang sendiri, abang bincang dengan kawan-kawan yang lain. Contoh macam kita nak buka satu syarikat travel agent, almost lebih kurang, paling kurang pun RM100,000. Sebab apa? Kita nak bayar syarikat, kita nak bayar daftar syarikat, lesen, bangunan, kita nak beli peralatan dalam jabat, kan? Almost going to 100,000, maknanya RM100,000 kalau dengan keadaan sekarang lah. Tapi bila kita tutup, kita jual balik barang dalam syarikat kita mungkin boleh jual separuh daripada tu. Okay, kita jual. Kalau dapat separuh, kalau dapat suku, katalah kerajaan kata okey, travel agent boleh dah buka balik dan kena apply, kena cari permis baru. Dalam keadaan lepas pandemik, orang dah tak ada duit, macam mana kita nak buka? Macam mana kita nak lalui? Ini yang abang utarakan kepada kawan-kawan. Adik kalau rasa tak boleh go on, baik surrender. Tutup sementara, esok buka fikir. Kalau boleh buka balik, buka. Kalau tak boleh lah. Kita perhatikan macam yang ada. Macam abang mungkin satu cawangan dia, tisu saja. Kita tak ada apa-apa cawangan. Kan? Alhamdulillah. Hari tu memang ada rasa nak buka 2-3 cawangan. Tapi bila fikir-fikir, kalau jadi apa-apa payah. Alhamdulillah. Kan? Mungkin satu keputusan yang abang ambil untuk syarikat lah. Itu sajalah. Adik, kita rasa apa yang kerajaan bantu, Alhamdulillah. Terima kasih. Bantu contoh staf kita kan, daripada tak ada duit, diorang ada juga kurang-kurang 600 bulan kan, jadi mampu untuk belanja harian, makan dan minum. Syukur Alhamdulillah. Dan macam kami sendiri mungkin ada yang company yang direkturnya ada KWSP boleh keluar, iSinar, iLestari, itu pun nak habis dah bulan depan. Dah kena fikirkan nak cari kat mana pula. Itu saja. Okey. Adik, kalau kata pada abang, kita dari segi industri travel agent, dia ada di awang-awangan. Sebenarnya kita orang dah lepas rasmi dah. Sama ada kita nak lemah atau tidak, itu pandai kita orang. Kena ambil nafas, tenggelamkan dulu, naik balik. Ibaratnya macam tu.
Kalau kita duduk di tengah-tengah laut, maknanya ambil nafas untuk berenang pergi ke pantai, selamatkan diri. Kalau yang mana lemah lah. Yang mana yang mampu untuk bertahan, dia bertahan. Yang mana cari jalan untuk keluar daripada lemas, dia cari jalan untuk keluar daripada lemas. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih kepada penerangan tadi. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya, Nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashika dan saya ingin bertanyakan kepada Tuan mengenai soalan yang terakhir. Mengenai bantuan ataupun inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, adakah pertolongan yang diberikan itu membantu organisasi sepanjang pandemik COVID-19 yang daripada tahun lepas sampai tahun ni? Itu je. Kalau kita tengok, tahun lepas kerajaan tolong organisasi, maknanya kerajaan tolong ejen, player semua dari segi bantuan untuk staff. Staff dapat. Tapi owner syarikat tak ada apa-apa. Cuma yang dia tolong, waivekan mana company yang lesen mati. Macam kami mati 2022. Maknanya tahun depan mati bulan 12. Kan? Jadi macam kita dah bayar. Macam mana dia nak waive kita? Adakah dia refund duit kita balik? Tak. Jadi bantuan dia dapat bantu staff kita. Alhamdulillah, terima kasih. Dari segi syarikat sampai hari ini kita sendiri pun tak dapat apa-apa bantuan. Saya survive sendiri. Saya cari jalan kehidupan saya sendiri untuk saya hidup. Kan? Sebab kita macam saya sendiri, kita ada anak, ada isteri, kita kena bayar kereta, kena bayar rumah. Kan? Alhamdulillah lah rumah tu kita tak kena bayar. Mungkin ada orang yang tak kena bayar rumah. Tapi kita nak kena bayar. Anak-anak sekolah. Kan? Ada anak-anak sekolah macam adik-adik. Kan? Mak ayah ada lagi nak kena survive, nak kena bantu. Kan? Cuma point tu, kalau boleh macam saya sendirilah, nasihat saya lah, mungkin dari segi pekerja swasta dia agak rumit sepanjang pandemik. Rumitnya kita tak ada kewangan yang fit. Maknanya bulan-bulan kita kena cari atas usaha kita. Tapi kalau yang bekerja dengan kerajaan, dia kerja ke, dia lockdown ke, dia banyak mana gaji dia, itulah dia dapat. Dia tak ada potongan. Jadi kerajaan bantu, sebenarnya apa keperluan kerajaan nak bantu travel agent? Walaupun kalau kita fikir 3 tahun lepas pelancongan adalah salah satu income untuk kerajaan. Untuk Malaysia, kerajaan Malaysia, kita boleh katakan income dia berbilion lah. Bila pelancong datang Malaysia dapat manfaat. Malaysia dapat manfaat. Ekonomi kita naik. Tapi bila kita tutup, kita tak ada apa-apa, maknanya zero income. Bila zero income, kalau kami zero income, maknanya ekonomi kita pun zero daripada pelancongan. Pelancongan tak membantu. Dari segi pandemik ni, kalau kita fikir, buat apa kerajaan nak tolong pelancongan? Sebab sektor tu tutup. Sektor yang dah, orang kata, minta maaf lah pada abang, mati lah. Sektor tu mati. Jadi kerajaan tak akan bantu sehinggalah kita buka. Bila dah buka, baru kerajaan akan bantu. Kan? Yang kita tahu, dan saya sendiri pun, kalau kita fikir daripada sini, kita bertanya pada diri kita, kita lihat apa yang kita tengok pemimpin buat. Pemimpin boleh ke sana, ke sini. Dia buat balik kluster, tak ada masalah. Tapi rakyat bila balik, dia positif, dia kira kluster yang besar.
Sebab saya kata sekarang ni kita hanya tunggu dan lihat apa perancangan kerajaan untuk terus. Macam adik-adik sendirilah. Mana seronok? Belajar bersemuka seronok ke belajar PDPR ni seronok? PDPR seronok lah. PDPR seronok? Ke bersemuka seronok? Semoga Belajar PDPR bersemuka. Kalau Exam online. kita kata student kan, tapi dari segi kalau pada kami lah yang sebelum ni belajar, macam abang sendiri pun dulu belajar kan, kami lebih suka bersemuka sebab apa? Sebab mudah faham kan. Tapi dengan teknologi yang ada sekarang macam hari ni lah kan, tapi bila soalan tu dah ada, abang tak siap pun dah jawapan ni. Sebab semalam pun ingatkan bila line tu tak cantik tu, tak apalah, balik kat rumah boleh lah, nanti kat rumah ni boleh lah buatkan jawapan yang agak-agak benar. Tapi tak nak, abang nak fikir apa yang abang nak cakap, abang cakap kan. Sebab pada abang macam sekolah kita ada PDPR, student dia 1 dia 2, cikgu ngajar macam ni kan. Okey, contoh dalam ni kita nampak. Okey, sekarang kata abang tutuplah video abang, you all tak tahu abang tengah buat apa, tengah main game ke kan, kita tengah minum ke, tengah makan ke kan. Sebab tu kita kata bersemuka adalah lebih baik daripada di alam maya kan. Macam baru ni kalau kita tahu USEC ada buat, betul? Tak sempat pun tak apa, muka student kita, muka orang yang kita bagi top tu, nampak dia jelas ke tidak, ada dia blur tak kan. Okay, contohlah macam ni, you all bagi saya soalan macam ni, betul? Kat sebelah saya ni you all tak nampak, okay? Sebelah ni you all tak nampak ada orang ke tak ada. Macam tu lah kita jawab exam. Macam tu juga, macam contoh macam anak abang sendiri, dia tahfiz menghafal, alhamdulillah kan. Cuma abang cakap dengan dia, kalau tipu bukan tipu di orang lain, tipu diri sendiri. Jadi bila cikgu suruh hafazan, dia nak tasmik, saya cakap kena hafal. Kalau letak Quran kat sebelah rumah hafal, hafal. Tapi itu dah kira menipu kan. Jadi ada bagusnya dan ada yang tak bagusnya lah. Jadi pada abang, sepanjang pandemik ni banyak ngajar kita lah. Kita kenal, mungkin macam abang sendiri pun tak ada tempat lain, banyak pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji kan. Jadi banyak muhasabah diri, kenapa Allah bagi macam ni. Dan so far 20 tahun buat kerja ni, dan 20 tahun Allah Ta'ala bagi kita rezeki, nak masuk tahun kedua. Dah 18 tahun kita makan keuntungan, cuma 2 tahun je kita nak kena survive hidup. Jadi bolehkah kita bertahan atau tidak? Ya, abang tahu, tengok muka semua rasa macam lemak down. Lepas ni kalau aku habis belajar kat mana aku nak kerja, betul tak? Ada tak fikir macam tu? Okey. Tapi dulu memang bila kena macam ni ada pembukaan kerja lain, macam kita terbuka kepada pelancongan Islam. Jadi banyak sebenarnya ruang-ruang pekerjaan yang ada kat luar sana. InsyaAllah. Sebabnya itu antara yang abang nampak lah. Rumah haji dan umrah, betul? Bidang ni bukan satu bidang yang olehmu haji atau umrah kerana Allah Ta'ala. Itu hadis sahih kan? Maknanya boleh kerjakan haji ataupun umrah kan. Rasulullah kata apa? Sebaik-baik Aqsa Masjidil Hazar, dia kata. Betul? Jadi tak semestinya pergi Mekah, Madinah kan. Kita boleh pergi Palestin kan, boleh pergi tengok Masjid Aqsa. Kita boleh ziarah negara-negara Islam, antaranya Turki, Mesir kan. Apa cara kita nak buat? Kena ambil dia kan.
Kita kena belajar Turki, resam Osmani dia, siapa dia Kamal Atatürk. Kita tengok apa yang ada di Blue Mouse. Kenapa orang pergi Kapadokia. Mesir pun sama nampak lah. Dan cabang sendiri pun dah cabang cakap last abang pergi tu 3 negara. Mesir, Palestin. Pengalaman yang abang rasa abang tak dapat dah. Habis tu habis pandemik. Sekarang dah perang. Kita alhamdulillah dapat juga pergi, bawa tim, bawa 44 ejen termasuk abang. Alhamdulillah, syukur sangat. Dan kat situ mula belajar. Bukan kita buat umrah, tapi tu terang cakap tidak ada tempat yang lebih bahagia dan lebih hebat bila kita pergi umrah. Baiklah, terima kasih kepada Rashikah di atas pertanyaan yang terakhir sebentar tadi. Dan tidak lupa juga kepada Tuan, jutaan terima kasih kami ucapkan kerana sudi menjawab semua persoalan daripada kami. Nampaknya, sesi temu ramah kita telah hampir sampai ke penghujungnya. Sebelum itu, izinkan kami mengambil gambar sebagai bahan bukti bagi assignmen kumpulan kami. Sebelum bersurai, saya wakil kepada rakan-rakan ingin mohon maaf sekiranya kami ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang sesi temu ramah berlangsung sebentar tadi. Saya juga ingin merakamkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan sesi temu ramah pada pagi ini. Sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu datangnya daripada diri kami sendiri. Sekian itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.